Baik, cikgu akan cuba membezakan di antara peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B, iaitu A persilangan B sama dengan set kosong, iaitu peristiwa A dan peristiwa B tidak mempunyai unsur ataupun kesudahan yang sepunya. Baik, untuk menjelaskan keadaan ini, cikgu akan cuba menggunakan contoh berikut bagi menjelaskan konsep peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, katakan kad yang berlabel nombor 1 hingga 6 diletakkan dalam sebuah kotak. Dan sekarang katakan A ialah peristiwa mendapat nombor genap, B ialah peristiwa mendapat nombor ganjil, dan C ialah peristiwa mendapat nombor perdana. Jadi keadaan ini kita boleh gunakan dengan melukiskan satu perwakilan menggunakan gambar Raja Wen. Okey, so katakan yang ini ialah peristiwa A, ialah peristiwa mendapat nombor genap. Okey, jadi nombor genap untuk 1 hingga 6 ialah 2, 4, 6. Untuk peristiwa B iaitu mendapat nombor ganjil, kita boleh letakkan di sini iaitu 1, 3 dan 5. Dan peristiwa C untuk yang di tengah ni ialah peristiwa mendapat nombor perdana. Okey, nombor perdana yang kita tahu daripada 1 hingga 6 ialah 2, 3 dan 5. Jadi oleh kerana A dengan C ni mempunyai unsur kesudahan yang sepunya iaitu 2, maka 2 kita boleh letakkan di sini. Okey, dan untuk 3 dan 5 adalah juga unsur untuk set B. Ialah satu persilangan di antara set B dan juga set C. Okey, peristiwa A tadi nombor genap 2, 4, 6 dan peristiwa B ganjil 1, 3, 5. Kalau kita perhatikan, tidak ada unsur yang sepunya di antara dua peristiwa ini, maka setnya adalah berjauhan. Tidak ada persilangan di antara A dengan B. Okey, peristiwa B dengan C, B dengan C yang sepunya ialah 3 dengan 5. Sebab itu 3, 5 kita buatkan dalam persilangan di antara B dengan C. Bagaimana A dengan C? A dengan C yang sama ialah nombor 2. Maka 2 tadi cikgu telah letakkan di kawasan ini. Iaitu peristiwa A bersilang dengan peristiwa B bagi unsur 2. Okey, saling eksklusif tidak ada persilangannya. Jika ada persilangan itu, iaitu unsur yang sepunya, bermaksud peristiwa itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi daripada gambar Raja Wen itu tadi didapati peristiwa A dan B tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Maka peristiwa A dan peristiwa B dikatakan peristiwa saling eksklusif. Peristiwa A dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif kerana
kad yang berlabel dengan nombor 2 ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa itu. Begitu juga untuk peristiwa B dengan peristiwa C mempunyai kesudahan yang sepunya, iaitu nombor ataupun kad yang berlabel 3 dan 5. Baik, bagaimana dengan contoh ini? Sebiji dadu adil di lambung. Senarai peristiwa berikut diberikan, iaitu P ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. Jadi P ialah, kalau kita senaraikan, kesudahannya ialah 5 dan 6. Kemudian Q ialah peristiwa mendapat nombor genap. Q ialah 2, 4, 6. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna, iaitu 4. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Katakan ini, kalau kita lukis gambar raja Venn, ini ialah P, ini ialah Q, dan ini ialah R. Okey, kalau kita tengok P56, Q246, yang sepunya ialah nombor 6, maka 6 kita boleh letak di sini, dan untuk P tinggal 5. Okey, bagaimana dengan Q dan R? Apakah nombor sepunya ialah 4? So, 4 tu kita letak sini. Dalam R tak ada lagi kan unsurnya. So, yang tinggal ialah Q ialah 2. So, 2 di sini. Jadi, kita daripada gambar raja Venn ini kita boleh tafsirkan apakah hubungan di antara 3 peristiwa ini di antara satu dengan yang lain. Okey, untuk A, P dan Q ada persilangan, iaitu unsur sepunya ialah 6. Maka peristiwa ini ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Untuk B, P dan R tidak ada persilangan, bermaksud B ialah peristiwa saling eksklusif. Dan untuk C, Q dan R ada persilangan, iaitu nombor 4, maka ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kemudian kita pergi kepada bagaimana kita nak mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Seperti pembelajaran yang lepas, kita cuba menguji rumus itu, rumus yang diberikan ini, dan cuba membuktikan bahawa rumus itu bila kita apply dengan nilai, kita akan masih mendapatkan nilai yang sama. Jadi berikut diberikan rumus penambahan kebarangkalian ialah P dalam kurungan A kesatuan B sama dengan P dalam kurungan peristiwa A tambah P dalam kurungan peristiwa B, atau P dalam kurungan A kesatuan B sama dengan P dalam kurungan A tambah P dalam kurungan B tolak P dalam kurungan A persilangan B. Jadi sebenarnya kita boleh pisahkan di sini, sebenarnya ada 2. Okey, dan 2 inilah yang kita kena gunakan mengikut kesesuaian. Adakah peristiwa itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif ataupun peristiwa saling eksklusif. Jadi melalui gambar raja ini telah pun diberikan padanan, jika peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif, maka kita perlu menggunakan rumus ini. Dan jika peristiwa A dan B ialah peristiwa saling eksklusif,
kita perlu menggunakan rumus yang lagi satu ini. Okay. Perbezaannya ialah di bahagian ini. Kalau untuk peristiwa tidak saling eksklusif, kita perlu menolakkan lagi kebarangkalian bagi peristiwa A persilangan B kerana bahagian persilangan ini, jika kita tidak tolak, unsurnya nanti kita akan terkira 2 kali. Jadi sebab itulah dia perlu ditolakkan untuk kawasan persilangan tersebut. Okey, mari kita cubakan buktikan ya penggunaan rumus itu tadi. Baik, contoh 3 ialah gambar Raja Venn menunjukkan hubungan antara set semester A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung ini. Okey, soalan A, mendapat satu nombor genap atau. Okey, ada perkataan atau bermaksud ini adalah kesatuan. Nombor gandaan 5. Okey, genap kalau dari nombor ini ialah 1 hingga 9. Jadi genapnya ialah 2, 4, 6, 8. Dan nombor gandaan 5 hanya ada satu saja, 5. Okey, 2, 4, 6 ni kawasannya ialah set A. Dan untuk nombor gandaan 5 berada dalam set B. Kalau kita perhatikan set A dan B tidak ada persilangan, bermaksud ini ialah peristiwa saling eksklusif. Kita cuba buktikan dulu rumusnya, iaitu P dalam kurungan A kesatuan B sama dengan N A kesatuan B per N dalam kurungan S. Okey, berapakah bilangan A kesatuan B? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 dan bilangan ruang sampel ialah 9. Ya, nombor 1 hingga 9. Kemudian kita cuba buktikan penggunaan rumus penambahan kebarangkalian untuk peristiwa saling eksklusif, iaitu P dalam kurungan A tambah P dalam kurungan B. Okey, berapakah kebarangkalian bagi peristiwa A? A ada, unsurnya ada 4. Jadi 4 per 9. Kemudian berapakah kebarangkalian bagi peristiwa B? B unsurnya ada satu saja. Jadi 1 per 9. Okey, jika ditambahkan akan menjadi 5 per 9. Nilainya adalah sama di antara dua-dua rumus ini. Untuk soalan B, mendapat satu nombor genap. Okey, so maksudnya masih lagi menggunakan set A atau nombor perdana. So, nombor genap sekali lagi ialah 2, 4, 6, 8. Dan nombor perdana 1 hingga 9 ialah 2, 3, 5 dan 7. Jadi, untuk B, untuk nombor genap tu berada di dalam set A. Dan untuk nombor perdana 2, 3, 5, 7, kita boleh lihat unsur itu berada di dalam set P. Sekaligus set B ya, sebab 5 berada di dalam set C itu sendiri. Jadi untuk B ni ialah P dalam kurungan A kesatuan C. N dalam kurungan A kesatuan C per N dalam kurungan bilangan sampel ya. So, N dalam kurungan A kesatuan C ialah 7. Ni. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7 ya. So, kita kira 7 sebab 2 tu dia muncul 2 kali. Jadi kita kirakan sekali saja. Maka 7 per bilangan sampel ialah 9. Kemudian dengan menggunakan rumus penambahan kebarangkalian, maka P dalam kurungan A tambah P dalam kurungan C. Okey, disebabkan ada persilangan, kita tolakkan kebarangkalian persilangan A persilangan C. Jadi, apakah kebarangkalian peristiwa A ialah 4/9 sebab dalam set A ada 4 unsur, tambah dengan kebarangkalian peristiwa C. Dalam C ada 4 unsur juga, iaitu 2, 3, 5, 7, 4/9 dan tolak kebarangkalian peristiwa A persilangan C ada 1. Jadi tolak 1/9. Maka kalau kita selesaikan, kita akan dapat 7/9. Dan ini adalah sama seperti rumus berikut. Okey, seterusnya contoh ini 8 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak. A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Jadi A sini ialah 9, 10, 11. B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. So, B ialah perdana ialah 5, 7 dan 11. Dan C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. 4, 6, 8 dan 10. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, so kita lihat dulu untuk A, iaitu kebarangkalian A kesatuan B. Okey, kita senaraikan dulu A kesatuan B. Situ kita boleh dapat tengok sini ya, A, B. So, kesatuan ialah gabungan unsur di antara A dengan B, iaitu 5, 7, 9, 10 dan 11. Okey, kita cuba semak adakah terdapat A persilangan B. Sini ada, iaitu nombor 11. Jadi jika ada persilangan, kita sepatutnya tahu bahawa itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif, dan jika peristiwa tidak saling eksklusif, kita perlu tolakkan unsur persilangan itu. So, rumus untuk peristiwa tidak saling eksklusif ialah P A tambah P dalam kurungan B tolak P dalam kurungan A persilangan B. Jadi P dalam kurungan A kita ada 3 unsur. Maka ini adalah 3 per berapakah bilangan sampel kita? 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambah dengan P dalam kurungan B. B ada 3 unsur, so 3/8. Dan tolak P dalam kurungan A persilangan B. Tadi ada 1 saja, iaitu nombor 11, maka 1/8. So, di sini kita akan dapat 5/8.
Jika kita menggunakan rumus kebarangkalian yang biasa tu, so dia akan jadi P dalam kurungan A kesatuan B N A kesatuan B per N sampel. Jadi A kesatuan B tadi ada 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu 5 per 8 juga. Jadi di sini terbuktilah bahawa P dalam kurungan A tambah P dalam kurungan B tolak P A persilangan B adalah sama dengan P dalam kurungan A kesatuan B. Right, untuk B pula ialah P dalam kurungan A kesatuan C. So, kita tulis semula A kita apa? A kita ialah mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8, iaitu 9, 10, 11. Kemudian B mendapat satu nombor perdana iaitu 5, 7 dan 11. Dan C ialah dapat satu nombor genap 4, 6, 8, 10. Jadi kita menggunakan rumus, kita cuba senaraikan dulu kesudahan yang mungkin. A kesatuan C. A kesatuan C ialah 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ada tak A persilangan C? A persilangan C ada satu iaitu nombor 10. A persilangan C 10. Jadi kita tahu kalau ada persilangan maksudnya ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kita masih lagi menggunakan rumus ini iaitu P dalam kurungan A tambah P dalam kurungan C dan kena tolak P A persilangan C. Jadi berapakah P dalam kurungan A? So, untuk A ada 3 unsur, 3 per 8 tambah dengan P dalam kurungan C. C ada 4 unsur iaitu 4 per 8 dan A persilangan C kita akan dapat 6 per 8, dipermudahkan lagi. So, kita akan dapat 3 per 4. Okey, bagaimana dengan penggunaan rumus ini? P A kesatuan C iaitu N A kesatuan C dan N sampel. Jadi, apakah bilangan A kesatuan C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bilangan sampel 8 dan kita masih dapat 3 per 4. Okay, so untuk ni, C, P dalam kurungan B kesatuan C. So, B anda ialah nombor perdana 5, 7, 11 dan C ialah nombor genap 4, 6, 8, 10. So, kita senaraikan dulu B kesatuan C ialah 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ada tak B persilangan C? Tidak ada unsur yang sama
bermaksud tidak ada B persilangan C. So, ini adalah satu peristiwa saling eksklusif. Okay, disebabkan tidak ada persilangan, maka kita cuba buktikan rumusnya P dalam kurungan B tambah P dalam kurungan C, iaitu B ada 3 unsur, maka 3/8 tambah P dalam kurungan C ada 4 unsur, 4/8 sama dengan 7/8. Dan kalau kita gunakan rumus kebarangkalian yang biasa, P B kesatuan C N B kesatuan C per N sampel. Okay, so di sini bilangan unsur bagi B kesatuan C ada 7. Cikgu tertinggal 1, ada 11. So, 7/8. Nilai adalah masih sama, maka terbukti P dalam kurungan B tambah P dalam kurungan C adalah sama dengan P dalam kurungan B kesatuan C. Itu sajalah yang cikgu dapat jelaskan untuk peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif.